insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattah ya alim iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahma nabiyyin. Allahumma rabbi shfina min kulli da wa afina min al-bala ya Allah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammimil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walillahil izzah wa rasulihi amma ba'd. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi pada malam ni. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dia sungguh-sungguh. Kita gunakan segala nikmat yang kita ada kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat apa yang telah diperintahkan dan kita tinggalkanlah apa yang dilarang. Sebab yang pastinya ialah segala nikmat yang ada pada diri kita pasti akan ditanya semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam surah apa yang kita selalu baca dalam surah At-Takatsur ayat akhir, apabila Allah katakan bahawa thumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian pasti kamu semua akan ditanya balik berkaitan dengan an-na'im, anil na'im, yakni berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada diri kita. Bermaksud an-na'im dekat sini dia tidak merujuk kepada salah satu daripada nama-nama syurga Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tidak, tetapi an-na'im dekat sini merujuk kepada nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita selama-selama ni. Nikmat dari segi kata nikmat umur, nikmat kesihatan, nikmat kecerdasan, nikmat keamanan, nikmat ketenangan, semua tu Allah tanya balik. Itu pada hakikatnya lah. Jadi oleh kerana kesemuanya itu akan ditanya semula oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena sentiasa beringat dan sentiasa mengingatkan diri kita, begitu juga dengan keluarga kita, bahawa apa yang kita lalui pada hakikatnya adalah apa yang Allah telah sediakan untuk kita. Bukannya orang kata milik kita, tak ada. Mungkin ada yang sebahagian daripada tuan-tuan hafal lagu Rabbani tu kan, mana milik kita kan. Saya tak kata nyanyi, Pak Imam berhenti aku itu tak ada masalah lah. Siapa yang ganti-ganti lah. Okay, baik. Jadi selanjutnya ialah segala nikmat yang kita dapat pada hakikatnya akan ditanya semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu seboleh mungkin dan memang sewajibnya pada dasarnya tidak menyalahgunakan nikmat. Kita tak gunakan dia pada jalan yang Allah murkai. Dosa besar kita mudah untuk elak, tuan-tuan. Kita pegang sungguh-sungguh. Dosa besar sungguh mudah untuk kita elak pada hakikatnya. Sebab macam zina, kita tahu apa itu zina, kita tahu apa itu arak, apa itu nombor ekor, kita tahu, kita kenal. Senang nak cam. Cuma yang menjadi sikit kata kepayahannya apabila untuk mengurangkan dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa kecil ini yang kata dia sentiasa berada di sekeliling kita. Itu yang sebenarnya yang ada payah. Dosa besar tak masalah. Dosa besar ni senang nak kenal. Sebab masa mudanya macam langgar ibu dan ayah. Maksudnya langgar kata ibu dan ayah. Pada hakikatnya kita boleh tahu ni mak bapak aku tak boleh nak langgar dia. Dia senang nampak sebab kita nampak ibu dan ayah. Kita boleh nampak cikgu tu kata yang memberikan kita ilmu dan sebagainya. Kita nampak jiran tu. Jadi untuk mengancam
aniaya tu dia mudah untuk kita elakkan pada hakikatnya. Macam tadi arak, bomo, syirik dan sebagainya. Dia sebenarnya senang untuk elak. Sebab kita tahu mana satu benda boleh, mana satu benda tak boleh. Tapi pada ketika yang namanya dosa-dosa kecil, dia payah sikit. Sebab dia lazimnya dia bersama dengan kita. Dia lazimnya bersama dengan kita. Tengok TV, berita. Tapi dalam berita tu ada orang buka aurat. Kan? Dia pasal dia kena dengan mata kita nak dengar berita kan, kita nak baca surat khabar, tapi dalam surat khabar tadi tu dia cerita iklan kereta, tapi yang duduk dekat kereta tu perempuan, kan masalah juga tu. Jadi maksudnya dia payah sebab mata tu bersama dengan kita. Jadi dalam arti kata lain sekarang ni, yang menjadi tanggungjawab kita bagi dosa-dosa kecil ni ialah semaksimal mungkin kurang-kurangkanlah seboleh mungkin. Itu pada dasarnya. Sebab dosa besar senang nak elak. Dosa kecil ni yang ada payah sikit. Kita bawa kereta, tuan-tuan, kita bawa kereta sama juga. Dalam kita tengah bawa, kita nampak ada orang kata orang perempuan naik atas motor, kan payah tu. Kita nak ada keselamatan dia kan, kita tak melanggar dia dan sebagainya. Tapi pada ketika yang kata nak pasti keselamatan pun, nampak peha dia, nampak betis dia dan sebagainya, nampak rambut dia, kan payah. Sebab pada dia mata tu bersama dengan kita. Tu dia punya kata secara tak langsung tu kita bezakan di antara yang namanya dosa kecil dengan dosa besar, supaya dengan nikmat yang kita ada tadi ni kita dapat kata salurkan dia pada tempat yang betul lah. Mudah-mudahan. Okey, baik. Baik tuan-tuan, kelas yang lepas, kuliah yang lepas kita ada bincang berkaitan dengan satu nilai pembeza di antara kata apa yang ada dalam agama kita, yang pastinya untuk membezakan di antara identiti agama kita, image maruah agama kita dengan yang namanya agama-agama yang lain, dan juga dengan kepercayaan daripada fahaman-fahaman yang lain. Kita ada bincang dalam minggu lepas, sebab kebetulannya dalam minggu lepas tu kita terlalu rapat dengan namanya hari Ashura, yang ini pada 10 Muharram. Jadi kebetulan dalam kuliah tu saya bawa mengata atas dasar akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, setiap perkara yang ada dalam agama kita ada dia punya nilai pembeza dia. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat, orang kata macam saya ada sentuh bab kata secara tak langsung macam bab janggut kita, walaupun ianya bersifat sunnah Nabi SAW, tapi sunnah Nabi itu janggut yang dimasukkan dalam sunnah tu ada juga beza dengan janggut yang berada pada orang-orang Yahudi. Dia ada beza dia. Kalau nak pasang misai pun sama juga. Jadi misai tu dia mesti orang kata bukan misai yang namanya orang Kristian. Jadi dia ada nilai pembeza. Malah hari tu pun saya ada sentuh berkaitan dengan kening. Kening itu kita nampak kosong, macam tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia ada nilai pembeza di antara yang namanya manusia dengan binatang, haiwan. Sebab haiwan dia tak ada kening. Dah cek kat itu dah? Dah cek kucing ke apa ke? Baik, itu saya kata kalau dicek baik, sebab nak pastikan mana tu tak betul lah secara tak langsung. Jadi maksudnya semua tu ada nilai pembeza dia. Di antara lelaki dengan perempuan pun sama juga ada nilai pembeza dia. Di mana kenapa ada nilai pembeza? Sebab nak datangkan dia punya image dan juga identiti agama tu paling penting. Image diri, maruah agama dan sebagainya, dan itu juga penampilan dalam konteks amalan kehidupan sebagai seorang Islam yang berbeza dengan yang namanya agama-agama lain ataupun fahaman-fahaman lain. Dia ada nilai pembeza dia. Okey, baik. Pada malam ni kita masuk pada satu lagi, sebenarnya dia adalah merupakan satu nilai yang sedia ada dalam agama kita, yang mana kita pegang di atas dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kita ni, ialah disifatkan bahawa ini adalah nilai ke-12 apabila kita ni bersifat pertengahan dan juga sederhana, tuan-tuan. Kita ni ada bersifat sederhana dan itu juga bersifat sederhana ataupun pertengahan. Okey, lazim kalau katakanlah dalam banyak keadaannya kita sifatkan dia sebagai al-wasatiyah. Al-wasatiyah, ya sedengar Arab. Al-wasatiyah ni maksudnya benda yang bersifat tengah. Dalam bahasa Arab, kalau secara mudah untuk tuan-tuan dapat, wastun, waw sin ta. Tak langsung, tak masalah. Wastun tu maksudnya tengah. Tengah. Malah kalau katakan tuan-tuan, kita punya udel tu, ni orang Jawa ngomong udel lah. Tahu udel? Udel. Tak ada orang Jawa di sini. Udel. Udel ni maksudnya pusat.
Pusat apa bodoh? Okey. Baik, udil tu maksudnya pusat. Ya baik. Nah, kalau tu orang Jawa cakap lah. Udil lah. Pusat tu sendiri kita panggil dia wastun. Wastun. Waw sin ta. Waw sin ta. Wastun. Sebab pusat tu di tengah-tengah. Ada pusat kat dada. Ada. Kan ada orang pusat kat dahi ke? Tanya. Baik. Pusat tu berada di tengah-tengah. Jadi maksudnya sebab tu kita kata wastun. Jadi bila kata al-wasatiyah bermaksud sesuatu yang bersifat pertengahan. Bila kata al-wasatiyah maksudnya adalah benda yang bersifat pertengahan. Baik. Kadang-kadang ada sebagian perbahasan ulama dia tak gunakan perkataan wasatiyah, tak. Digunakan perkataan at-tawazun. At-tawazun. Tawazun tu ta waw alif zainun. Tawazunun. Baik. Tuan-tuan, kita kalau cakap mudah, kita biasa dengar bahawa nanti di akhirat kelak akan adanya mizan. Mizan. Apa maksud mizan? Timbang, neraca. Baik. Jadi mizan itu maksudnya adalah timbang. Jadi bila kata at-tawazun maksudnya benda yang bersifat seimbang. Sebab kita mengatakan dia moderate lah. Dia maksudnya dia sederhana atau orang kata agak seimbang. Itu maksud dia. Itu maksud at-tawazun. Jadi dalam arti kata lain sekarang ni ada dua istilah yang lazim ni orang kata dijadikan sebagai satu perbahasan pada kalangan ulama untuk melambangkan kepada keseimbangan dan juga satu lagi kesederhanaan. Jadi al-wasatiyah tu maksudnya adalah bersifat pertengahan. Bagi yang namanya at-tawazun itu ialah benda yang bersifat seimbang. Maksudnya dia tak melampau ke atas ataupun ke bawah. Itu maksud mudah ni. Baik. Dan ini tuan-tuan, pada hakikatnya salah satu daripada ciri unik yang ada dalam agama Islam. Al-wasatiyah adalah satu nilai utama yang kita sifatkan unik yang berada dalam agama Islam. Tak ada dalam agama-agama yang lain. Tuan-tuan, kalau kita belajar daripada basic betul-betul, kita akan nampak akan ada 6 ciri utama pada agama Islam. Ada 6 ciri. Dan tuan-tuan, saya memang menyeru sangat pada tuan-tuan. Saya ingatkan sangat-sangat, kalau dapat kalau nak bahas dalam konteks agama Islam dan sebagainya kan, 6 ciri ni dah khatam dulu kalau dapat. Sebab biasanya kadang-kadang bila kita bercakap berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hukum dan sebagainya, kadang-kadang kita dah cakap benda tu dah ke atas. Sedangkan dia punya fundamental dia punya foundation dia, basic yang 6 ni biasanya yang saya perhatikan dalam banyak keadaannya, kadang-kadang kita tak lepas benda ni. Jadi sebab tu bila bercakap sesuatu hukum, bercakap dengan satu-satu isu, kadang-kadang kita macam terlepas ataupun orang kata dia tak berapa harmoni, dia tak berapa cantik. Sebab 6 yang asas ni tak ada pada tangan dia. Nampak sangat. Sebab dia tak boleh memahami hukum. Dia tahu hukum, tapi bagaimana untuk memahami hukum, atau kenapa hukum tu terbentuk macam tu, ataupun macam kenapa Islam kata bersifat sebegini, dia tak boleh jadi seperti agama lain dan sebagainya. Jadi biasanya yang 6 ni tak ada kat tangan dia. Sebab ni terlalu basic. Tapi yang benda yang terlalu basic inilah sebenarnya yang membezakan di antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Dan begitu juga dari segi hukum, hakam dan sebagainya. Baik. Tapi tak apalah, yang itu nanti kemudian ada masa nanti. Untuk malam ni kita pergi salah satu yang bersifat orang kata namanya al-wasatiyah. Al-wasatiyah ni maksudnya macam tadilah, bersifat orang kata sederhana ataupun yang bersifat seimbang. Ada keseimbangan dan betul juga adanya kesederhanaan. Dia tak melampau. Okey, baik. Macam mana nak faham apa yang akan dimaksudkan dengan seimbang ataupun sederhana ni tuan-tuan? Sebab nanti orang kata seolah-olahnya macam di antara dua tu kita mesti berada tak tengah. Aku tak baik, aku tak jahat. Jadi tengah-tengah tu apa? Nakal. Konon-konon ni nakal. Tak, dia tak macam tu. Dia tak kata macam tu. Kita tak jadi baik, kita tak jadi jahat. Jadi tengah-tengah konon-kononnya nakal. Atau tak jadi lelaki, tak jadi perempuan. Itu yang tengah-tengah macam-macam. Tak juga. Dia bukan macam tu. Dalam arti kata lain sekali, walaupun kita nampak dia macam kata di antara dua perkara, kita berada kata di tengah-tengah, bersifat pertengahan atau bersifat seimbang, tetapi seimbang ataupun kata sederhana ni dia tidak tetap pada hakikatnya. Kalau kata nanti dia akan jadi masalah. So kalau cakap mudah ni, dia berada di antara, nak cakap mudah
Di antara dua paksi yang bersifat kata kontradik, bertentangan di antara satu sama lain, tetapi kadang-kadang kata nilai tersebut di atas maslahah, di atas kepentingan tertentu, dia mesti berada di situ. Dia mesti berada dekat situ. Sebab kalau tak ada, kadang-kadang dia akan datang masalah. Dan lazimnya mereka akan datang masalah. Sebab kalau katakanlah paksi itu kata kita keterlaluan, ke atas ataupun ke bawah, biasanya dia akan datang banyak masalah. Tak apalah, kita masuk contoh nanti tuan-tuan akan faham. Okey, baik. Dia begini, wasatiyah ini dia menunjukkan, dia membuktikan kepada manusia bahawa manusia ni dalam banyak keadaannya dia tidak boleh straightforward, tuan-tuan. Dia tak boleh. Dia tak boleh straightforward. Dia katakan macam seolah-olahnya macam salah je hidup dia. Tak boleh. Manusia dia tak macam tu. Sebab manusia ni cakap mudahnya dia ada kurang dan dia ada lebih dia. Itu manusia. Dan ini sememangnya salah satu daripada apa yang kita sifatkan sebagai sunanul kauniyah. Sunan al-kauniyah. Apakah maksud sunan al-kauniyah? Sunnah-sunnah ataupun undang-undang sistem-sistem alam. Minggu lepas kita tentu sikit je benda ni. Masa saya nak bawa pada nilai pembeza. Apa maksud dia? Ialah alam ini tuan-tuan, paling-paling tidak kita katakan bahawa ianya dalam banyak keadaannya dia ada tanda-tanda, dia ada jalan-jalan dia, dia ada sistem-sistem dia. Okey, baik. Kalau kita dapat ikut cara betul, kita akan selamat. Tapi kalau katakan tak ikut cara betul, jawabnya memang akan banyak masalah sampai. Okey, baik. Kita ambil contoh mudah lah. Saya terus bagi contoh, nanti tuan-tuan boleh faham dia punya falsafah dan konsep ataupun dasar yang paling penting untuk kita pegang. Okey, baik. Kita ambil contoh paling mudah. Allah sebut dalam Quran, Allah katakan bahawa paling mudah, wa kulu washrabu, dan makanlah kamu dan minumlah kamu. Wa kulu washrabu, kata Tuhan dalam Quran, makanlah kamu, minumlah kamu. Okey, baik. Itu datang perintah daripada Allah, ada dalam Quran. Maksudnya tuan-tuan, cantik Islam syariat makan dan minum Allah letak dalam Quran. Nak katakan bahawa sempurnanya Islam sampaikan perintah makan dan minum pun ada dalam Quran. Maksudnya memang kena makan, memang kena minum. Itu cakap mudah dia. Baik. Tetapi begitu juga tuan-tuan, dalam gandingan untuk kita faham makan dan minum, biasanya dengan sunnah alam, dia ada dua. Satu, kita makan, gandingan makan apa dia? Yang berlawanan dengan makan. Apa dia? Puasa. Lapar. Lebih tepat. Makan, lapar. Ataupun lapar, kenyanglah. Daripada makan tadi itu kita akan kenyang. Begitu juga kita akan lapar. Itu gandingan dia, cakap mudah. Makan, tak makan. Cakap mudah dia. Baik. So sekarang ni Allah perintahkan pada kita makan dan minum. Mesti makan dan minum. Baik. Dan Allah ikat, Allah jadikan bahawa kalau nak sihat, salah satu jalannya memang kena makan. Tapi begitu juga tuan-tuan, ini masalah dia ni. Sebab tak ada buat. Tak apa, tak masalah. Okey. Kena bayang aja lah. Di antara dua paksi yang kontra, satu atas, satu bawah. Kita makan dengan lapar. Makan atas, bawah, lapar. Okay, baik tuan-tuan. Ada sebagian orang, kerja dia makan aja. Gemau makan. Mencekik je kerja dia. Menterdarah. Okey, baik. Tapi kalau katakanlah sekarang ni, dia one way. Dia makan aja. Pasal menyahut perintah Tuhan, konon-konon dia cakap, sebab Allah perintah aku makanlah. Kalau kita keterlaluan makan tuan-tuan, jawabnya jadi apa? Gemuk. Obes. Obesity. Jangan cakap gemuk, sensitif. Slow sikit. Obesity. Okey, baik. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan obes ke tak? Macam mana? Ukuran obes. BMI. Tak semua orang faham BMI. Betul, saya setuju, boleh BMI. Kata kita nak buat kira antara tim, kata berat badan kita dengan tinggi kita dan sebagainya. Masuk tak antara 20 ke 30 tu? Tu faham lagi masalah lagi. Lepas tu BMI ni antara lelaki dengan perempuan tak sama. Antara BMI lelaki dan perempuan dia tak sama. Sebab rangka, kepadatan tulang dan sebagainya. Banyak cerita lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak tepi dulu. Tuan-tuan nak tahu senang aja, sama ada tuan-tuan termasuk kita masuk saya lah sekali.
Kita ni obes ke tak? Senangnya. Tengok seluar. Ni kain lah, ni kain lah. Tengok saiz seluar. Tengok saiz seluar. Senang aja. Ini memang dari segi sains pemakanan. Saya memang salah seorang daripada speaker untuk sains pemakanan. Kalau tuan-tuan, okey, nak senang kira senang aja. Bagi kita lelaki dikira obes, dikira gemuk melampau lah, dikira obesity ni apabila pinggang kita lebih daripada 30, nak berapa? Lebih daripada 35.5 inci. Seluar berapa? 35.5 inci. Kalau dalam cm tu dia lebih kurang dalam 90 lebih lah, dalam 90 cm lebih kurang. Jawab sendiri. Jangan cerita dengan orang, sendiri-sendiri sudah ada. 35.5. Cakap mudah tu kalau nak lebih selamat kita kata 35. Kalau rasa nak senang hati 36. Kalau senang hati lah angkat lagi angka tu. Baik. Kalau perempuan dia 30.5 inci. Tu. Kalau lebih daripada 30.5 atau lebih daripada 35.5, jawabnya kita dah masuk dekat obes. Tu cakap mudah lah. Cakap mudah nak kira, nak tahu kita ni obes ataupun tak. Balik kan, cek balik kita punya seluar. Cakap mudah. Okey, baik. So sekarang ni benar Allah perintahkan kita makan. Allah perintahkan kita untuk makan. Tetapi tuan-tuan, bila makan aja, jawabnya nanti memang dia akan datang dengan masalah. Itu pada perkara yang harus tu, yang memang Allah perintahkan secara tak langsung pun. Okey, baik. Tetapi begitu juga tuan-tuan, ada sebagian manusia sekarang melampau. Apabila dia turun ke bawah, konon-konon nak diet, tak nak makan langsung, keterlaluan. Ada kadang-kadang kata konon-konon nak kurus secara murah. Tuan-tuan jangan buat, jangan buat, dosa, memang zalim. Dia makan macam biasa, makan macam biasa. Habis dia makan, masuk dalam toilet. Lepas tu kan dicolok tengah dia, muntah. Sebab konon-kononnya dia nak menikmati makanan, tetapi dia tak nak makanan itu kata menjadi darah daging dia, sebab dia tak nak jadi gemuk. Ada kawan saya, orang kata bertugas sebagai antara orang besar dalam satu pasukan beruniform ni. Tapi memang kita nampak lah badan tu macam slimnya, tapi itu melampau cara diet yang melampau. Ada orang langsung tak nak makan pun sikit-sikit sangat dan sebagainya, melampau. Dalam arti kata lain sekali tuan-tuan, ke atas sangat pun melampau, turun sangat pun melampau. Sebab kadang-kadang dia ada, saya lupa ada satu istilah dia, ialah apabila kalau dia sendiri tengok depan cermin, dia akan nampak diri tu macam gemuk. Sebab tu pada dia takut untuk makan. Dia takut tuan. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok dia punya badan itu memang sekeping macam pintu. Pulang lah kan. Ada sebagian orang macam tu, yang makan betul-betul makan, lepas tu tapi dia kurus juga, itu masalah lain. Itu metabolic system dia okey, tak masalah apa-apa. Sistem pencernaan dia bagus, itu tak masalah apa. Ini yang masalahnya yang memang tak mau makan langsung sebab takut gemuk dan sebagainya. Ada orang yang melampau keterlaluan makan, ada orang yang keterlaluan tak nak makan. Baik, tuan-tuan, Islam datangkan dalam ayat yang sama tu, waqulu washrabu, Allah kata apa kat belakang? Wala tusrifu, kata Allah, tapi jangan melampau. Bermaksud, cakap mudah macam ni tuan-tuan, ada ketika kemungkinan kita kena makan banyak. Ada ketika, contoh katakanlah hari ini ataupun besok, memang kita tahu hari ini memang kita katakanlah hari ini kita memang perlukan kepada tenaga. Kan ni kan hari ini kan saya tengok tadi ada kerja kahwin ada tempat kemah. Baik, kan katakanlah kita memang jadi kendaraan, kita sedara mara apa semua sekali yang kata nak gerak sana gerak sini, hari ini memang banyak nak bagi tenaga. Baik, daripada awal pagi sarapan dah terus ambil heavy breakfast. Maksudnya kita pergi pada satu tahap, kalau katakan biasa makan lebih kurang dalam dalam sekeping roti canai je, hari ni aku makan 3 sekali. Contoh. Kenapa sebab nak guna tenaga banyak. Orang dah suruh aku jaga balai ni, contoh katakanlah. Bermaksud sekarang ni kita makan tu pasal nak dapat tenaga. Itu tak ada masalah apa-apa tu kan. Itu okey. Dalam arti kata lain pasal kita nak guna tenaga. Jadi kita kena pergi lebih kemungkinannya daripada biasa. Tapi pada ketika yang memang kita tak ada keperluan dan sebagainya, jangan 3.
Itu yang obvious tu. Kita tak pasal tak guna tenaga. Jadi time tu kena turun sikit. Dapat skeping macam biasa cukup lah. Kalau ikut dari segi kiraan kalori dan sebagainya lagi lah pula kita kena tahu lah kan. Kita orang lelaki kita kena berapa ribu kena makan satu hari? Barah je lah. Barah je. Itu yang masalah tu. Okay, right? Kita lelaki kalau dapat dalam 1,700, perempuan dalam 1,500. Nak kira tu ni bukan tempat dia lah, bukan tempat untuk nak kira urus sekali lah. Kita orang tak ada baik buat lagi lah untuk nak kira, right? Jadi senang ceritanya, kita lelaki dalam satu hari kena ada dalam 1,700 kalori yang kita makan. Apa boleh 1,700, kalau perempuan dalam 1,500. Tapi kalau kata cakap mudah macam ni lah, katakanlah contoh kebetulan wala fakhar, bukan nak kata apa tak, tapi katakanlah macam saya setiap Isnin, setiap Khamis petang memang saya ada badminton 2 jam. Jadi biasanya pagi Isnin, tengah hari Isnin makannya boleh tahan. Itu biasa je lah, sebab dah tahu dah nak guna tenaga. Kalau kurang, jawabnya sekarang lepas main kan saya miong kan. Sebab guna tenaga banyak tapi asal masuk kurang. Hidup dunia ni simple je tuan-tuan. Allah bagi tanda je, simple je, logik je. Kalau katakanlah contoh input, intake, ambilan tu banyak, jadi sepatutnya keluarnya pun banyak. Simple je. Kalau ambilannya sikit, intake-nya sikit, maka keluarnya pun sikit. Itu sepatutnya, baru dia betul. Contoh, pergi pada anak cucu kita. Dia budak aktif, 2-3 tahun, lasak, nak bagi makan pun payah, berkejau satu taman. Kan? Ayah nak bagi makan, kadang macam perang, nak bagi makan ni, kadang pegang sana, pegang sini, pegang tambat kaki lah, apa semua sekali kan. Tak nak makan, pasal dia, kita biar dia main. Dia punya intake makanannya sikit, tapi keluar tenaga je banyak. Tuan-tuan rasa budak tu boleh sihat betul? Tak betul lah. Sebab kira-kira ataupun calculation tak betul. Jawabnya, untuk jangka masa panjang, sehari tu mungkin boleh. Masuk 2-3 hari dia cepat letih. Lepas tu kadang kau katakan cepat penat. Kadang lepas tu kalau tidur nampak betul tidur dia. Tapi kadang lepas tu nanti kita nampak badan mula susun, tak apa-apa kena. Sebab calculation dia tak kena. Masuknya sikit tapi keluar peluh bergeraknya banyak. Dia tak kena. Itu kalau katakanlah untuk namanya ibu-ibu bapa yang muda-muda ni dan sebagainya, itu kaedah, tu seni untuk bagi anak makan secara tak langsung. Kalau kadang-kadang masuk sikit keluar banyak, memang akan ada masalah. Masuk banyak keluar sikit, itu yang melembung, itu yang jadi gemuk. Sebab banyak masuk, keluar tenaga tak banyak. Simple je tuan-tuan. Itu je kira je, nak faham? Jadi, apa pun masa muda di antara makan dan minum, kita kena tengah-tengah. Apa maksud tengah-tengah? Berdasarkan kepada keperluan. Tuan-tuan rasa hari itu memang kena banyak, okey, pergi ke atas. Ambil lebih sikit. Hari itu tak perlu, rasa dulu hari ini di office saja, tak ada keluar ke dan sebagainya. Dan memang kata kebetulan pula tak apa. Yalah, memang tak banyak kerja kat luar dan sebagainya, tak ada air, tak ada sukan dan sebagainya. Okey, hari itu biasa saja. Bermaksud, wasatiyah ni tuan-tuan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu maksudnya. Bergantung kepada keperluan, bergantung kepada ketika, bergantung kepada keadaan. Kita tengok pada suasana itu. Kadang-kadang tuan-tuan, di antara namanya kita berbelanja dengan namanya kita menyimpan. Antara dua perkara di antara di antara menyimpan dan satu lagi berbelanja. Okey, baik. Sama juga macam tuan-tuan. Kadang-kadang kita naik ke atas. Kadang-kadang kita perlu untuk menderma, kita perlu bersedekah dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, kita kena juga ada nilai wasatiyah. Bermaksud, kadang-kadang ada kita kena simpan dia. Dia tak boleh sentiasa keluar je pun, tak boleh juga. Dia tak apa kena. Ada waktu betul sungguh-sungguh untuk kita infak dan sebagainya. Tapi pada ketika tu kadang-kadang, aku rasa seperti kata Nabi, wabda biman ta'ula kamu kena bagi keperluan, keutamaan pada orang yang kamu tanggung terlebih dahulu. Bermaksud dia ada nilai kat situ. Tuan-tuan, okey, kita sampai pada satu tahap yang namanya bab akidah. Tuan-tuan perhati. Kita terus dah dapat sikit mainan-mainan dia. Okey, baik. Tuan-tuan, sampai pada satu bab akidah. Di antara namanya Tuhan, namanya Allah. Namanya Allah dengan namanya Nabi. Terutama dalam konteks ni,
Kalau kita tengok daripada sudut kata Al-Khaliq, Allah Subhanahu Wa Taala pencipta, dengan yang dicipta makhluk. Antara namanya Tuhan dengan manusia, dua-dua ada sifat yang berbeza. Betul? Jauh berbeza, dia tak sama. Dua paksi yang jauh berbeza. Nak kasih faham, bab wasatiyah dalam Quran, dalam bab akidah pun ada bab pertengahan. Kena faham betul. Ada Tuhan dan betul juga adanya namanya manusia. Okey, baik. Yang namanya Tuhan kita clear, pasti dengan sifatnya yang maha sempurna, tuan-tuan. Baik. Tapi bagi namanya manusia, walaupun dari segi keindahan ciptaannya dan sebagainya Allah ciptakan, tapi daripada sudut kesempurnaannya jauh berbeza daripada namanya Allah ataupun nama Tuhan. Jauh berbeza. Baik. Kita ambil cara mudah. Bagi para nabi, para rasul, dia adalah manusia. Clear kan? Kita pegang Nabi dan Rasul adalah manusia. Malah kalau kita petik dalam ayat Quran, khas pada Nabi SAW, Nabi Muhammad kita SAW, Rasulullah, kalau kita nampak Allah sampai perintahkan kepada Nabi, dikatakan bahawa qul innama ana basyarum mithlukum, Muhammad, katakanlah sesungguhnya engkau ana basyarum mithlukum, aku ni manusia macam kamu semua. Allah perintahkan pada Nabi untuk cakap macam tu. Jadi qul innama ana basyarum mithlukum, aku ni, katakanlah wahai Muhammad, aku ni adalah manusia seperti mana kamu. Bermaksud Nabi dalam kapasiti dia adalah sebagai seorang manusia. Baik. Tetapi dalam Nabi sebagai seorang manusia, Nabi tak seperti mana kita secara ordinari, secara kebiasaannya tak sama seperti mana kita. Tak. Sebab pada ayat yang sama tu dikatakan bahawa yuha ilayya. Bezanya aku Muhammad dengan kamu manusia biasa ni ialah aku ni diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku terima wahyu. Bermaksud kedudukan Nabi pada paksi bawah, untuk korang faham pada paksi yang bawah, kedudukan Nabi ni tak sama seperti mana kita. Tak. Nabi naik ke atas. Nabi naik pada satu tahap yang lain. Sebab Nabi terima wahyu. Kita terima wahyu tak? Ada? Ada? Tak jawab. Panggil Jaim kan? Tak. Kita terima wahyu. Baik. Kita tak terima wahyu daripada Allah SWT. Kita tak ada wahyu pun. Baik. Jadi Nabi dan para Nabi manusia biasa, tapi tak sebiasa macam kita. Sebab diberikan wahyu. Bermaksud kedudukan para Nabi dan Nabi, malah Muhammad SAW naik satu tahap. Clear kan? Baik. Tapi begitu juga tuan-tuan, bila namanya manusia, dia tidak boleh ada sifat hulul daripada Tuhan. Sebab walaupun kita katakan dia tidak seperti mana kita manusia biasa pun, kita tetap tak boleh katakan bahawa para Nabi mempunyai sifat ketuhanan. Tak boleh. Tak boleh. Sebab Tuhan tetap Tuhan. Sifatnya tetap khas. Untuk zat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap dah kat situ. Tak boleh sampai turun. Seolah-olahnya macam kita nak mengangkat Nabi itu, seolah-olahnya seperti mana dalam agama Kristian, seolah-olah bahawa konon-kononnya sifat Tuhan ada pada, seolah-olahnya macam sifat Tuhan ada pada Isa alaihissalam. Seperti dakwaan dalam agama Kristian mengatakan bahawa Isa adalah anak Tuhan. Kita kata tak boleh. Sebab di antara namanya manusia dengan namanya Tuhan, dua entiti yang berbeza. Dia tak boleh masuk kat situ. Jadi sebab itu kita katakan bahawa untuk kita katakan ataupun pada manusia mana pun yang mengatakan bahawa Isa tu anak Tuhan, kita kata dalam agama Islam kata tak. Apa yang gua cakap tu salah. Sebab sifat Tuhan dia tak boleh masuk pada sifat manusia. Dia tak boleh langsung. Atau sifat manusia masuk pada sifat Tuhan. Tak boleh langsung. Dia terhenti di tengah-tengah. Walaupun kita angkat para Nabi, tetap dia berada di situ. Syiah sampai pada satu tahap junjung pada namanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Benar kita katakan bahawa Sayyidina Ali itu ada keistimewaan, ada kelebihannya sendiri, seperti mana yang Nabi SAW sendiri pernah sebut dan sebagainya. Orang kata di antara sahabat-sahabat semua, setiap sahabat ada keistimewaan dia. Tetapi begitu juga Syiah, dia dah melampau apabila mengangkat Syiah Rafidah ataupun Rawafid, bila mengangkat yang namanya Sayyidina Ali seolah-olahnya sifat Tuhan. Pun tak boleh juga. Sebab dia tetap ada ruang yang mana dia terhenti.
Dia tak boleh beradanya orang kata sifat Tuhan, adanya hulul. Ha, lam, waw, lam, hulul. Hulul ni maksudnya macam ada penyerapan sifat Tuhan pada manusia. Ini yang selalu dibawa dalam satu konteks, seperti mana dalam Kristian memahami Nabi Isa AS, ataupun sebahagian daripada Syiah, terutamanya Rawafid, seolah-olahnya sifat Tuhan itu berada pada dia punya syuyukh ataupun pada dia punya syekh-syekh dia dan sebagainya. Kita kata tak, sebab sifat Tuhan tetap kekal. Kata kita terhenti di tengah-tengah, tak boleh masuk kat situ. Yang di atas pun sifat Tuhan juga, dia tak boleh turun kepada sifat manusia, dia tak boleh. Itu kalau kita nak faham dalam konteks wasatiyah. Dalam bab akidah pun ada bab wasatiyah. Kita katakan bahawa Nabi SAW, tuan-tuan, dia mengatakan dengan kelebihan yang dia ada dan sebagainya. Sebab tu kita kata dia terhenti di tengah-tengah. Sebab dia tak boleh ada penyerapan sifat Tuhan tu, hulul, seperti mana dalam agama Kristian bagi Nabi Isa AS. Malah Nabi SAW sendiri pun dah sebut, dia kata la tu'azzimuni, jangan kamu keterlaluan. Nabi kata jangan kamu keterlaluan mengagung-agungkan aku, kama azzaman nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan keterlaluan agung-agungkan aku. Nabi kata seperti mana orang yang Nasrani mengagung-agungkan Isa ibnu Maryam, yakni semacam Tuhan. Nabi warning kat kita. Sebab perkara itu kalau kata tak boleh difahami, kita tak boleh nampak dengan jelas, nanti tuan-tuan akan datang masalah apabila keterlaluan angkat. Itu yang dulu masa kita ada satu isu sikit, ada polemik, kadang-kadang mengatakan adakah kata macam puji-pujian madaih ke dan sebagainya pada Nabi boleh membawa sampai pada satu tahap mendewa-dewakan ke dan sebagainya. Itu kita katakan ada isu-isu dan sebagainya. Cuma saya tak mengulas perkara itu. Cuma yang saya nak tegaskan kat sini ialah tentang persoalan bahawa sifat Tuhan mustahil akan berlakunya hulul pada manusia, penyerapan pada manusia, dan itu juga pada sisi manusia dia tak boleh sampai pada yang namanya sifat Tuhan. Mustahil. Di antara dua paksi yang berbeza, maka di situ adanya yang kita panggil sebagai kata apa, wasatiyah ataupun berada di tengah-tengah. Kita kena faham konteks tu. Sebab tu juga macam tadilah dalam kita kata ya, seperti mana dalam warning Nabi, amaran Nabi SAW pada kita, jangan keterlaluan. Sebab tu cuba kita faham, tuan-tuan, dari segi fiqh, boleh tak kita lukis wajah Nabi? Boleh? Tak boleh. Kita tak boleh lukis wajah Nabi. Confirm hukumnya adalah haram. Kita tak benarkan dan sebagainya. Kalau kita belajar Syama'il, Syama'il Muhammadiyah, kitab-kitab sunan, kitab daripada Imam At-Tirmizi berkaitan dengan kesempurnaan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari segi orang kata raut wajah Nabi, dari segi orang kata kening Nabi, bibir Nabi, dahi Nabi, cara Nabi macam ni dan sebagainya, susuk tubuh Nabi dan sebagainya, tuan-tuan. Mungkin sebagian tuan-tuan mungkin ada yang kerja sebagai seorang polis mungkin, ataupun sedang lembaga polis. Tuan-tuan tahu kan, kita dalam polis kita ada satu unit yang selalunya yang kata buat photo fit. Tahu photo fit? Foto fit ni ialah berkaitan kita nak sketch, kita nak dapatkan gambaran muka penjenayah. Foto fit. Kalau tuan-tuan kata kalau alhamdulillah kata ada musibah, ada kecurian ke dan sebagainya, kita kena hentak ke apa ke, lepas tu Mamat tu lari, lepas tu kita lapor kat polis. Polis kata macam mana rupa dia, kita pun cakap dahi dia jendul, kan, jengkung sikit, apa sikit lebih kurang. Yang Mamat polis ni tadi ni dengan foto fit pakar, tuan-tuan. Dalam kita cakap tu di sketch. Ni. Macam ni. Macam ni. Tuan-tuan tengok. Dia kepakaran yang ada pada mereka yang dalam bidang foto fit. Kita cerita rupanya muka tu dalam bayangan kita. Kita bercakap dia boleh sketch aduh tunjuk. Macam ni. Kata, tuan-tuan, tang ni kita kena selut lah. Dalam kata dia punya imajinasi dia cukup tinggi. Kalau cengkung biasanya kat mata pun mesti ada kesan, kan, kat pipi ke. Kalau orang tu kata mukanya lebar, kat mana boleh jadi lebar, dia mesti ikut, tuan-tuan, kan. Mana mungkin orang katakan matanya besar, lepas tu kita kata pipi dia cengkung, tak boleh. Dia mesti ada kaitan-kaitan di antara satu sifat dengan satu sifat yang lain secara tak langsung. Baik, cakap mudah. Kalau dengan Syama'il Muhammadiyah, yang kitab Syama'il Imam Tirmizi tu,
Kalau kita bagilah, tuan-tuan, saya cukup yakin dan percaya, kita bagi pada polis yang memang kata dalam unit photo fit tadi ni, kita bagi kat dia, rasa-rasa tuan-tuan dia boleh lukis tak wajah Nabi? Bukan hukum boleh tak boleh, maksudnya boleh dapat tak wajah Nabi tu rasa-rasanya dengan sifat-sifat yang ada dalam hadis-hadis Nabi tu rasanya? Boleh dapat, tuan-tuan? Memang boleh dapat. Cakap tuan-tuan, dia boleh dapat kalau dia nak buat. Cuma kita kata hukumnya tetap haram lah. Saya nak kata daripada possibility, kemungkinan, dengan orang kata gambaran daripada hadis Nabi SAW tadi tu, memang orang kata boleh, dia katakan nampak, dia katakan orang kata kita apa, nampaknya gambaran tu. Tapi memang kita kata haram, tak boleh. Ini bukan masalah boleh tak boleh. Ini masalahnya katakan kemungkinan boleh tak nampak apa ni gambar tu. Kita kata memang boleh, memang possible, memang mungkin. Cuma kita kata sekarang dari segi keharusannya tetap haram. Kita tak benarkan dia mutlak sampailah hari kiamat. Okey, baik. Poin saya ialah, tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan tengok sebab itu para ulama secara ijma' mengatakan bahawa haram lukis wajah Nabi. Sebab tuan-tuan bayangkan, kita turun bawah sikit, sedangkan kita kata seronok dengan seseorang, kita cenderung pandangan kita dengan seseorang, datangnya gambar-gambar dia, datangnya kata yalah, muka-muka dia dan sebagainya. Ada orang buat poster, ada orang buat stiker dan sebagainya, macam-macam, tuan-tuan. Kita dah agung-agungkan tu yang bukan namanya Nabi. Dan ada orang yang walaupun dia tahu dia sebagai seorang manusia biasa, tuan-tuan, dah you know dah hati dia. Kita sampai kata orang, oh ni macam dah taksub dah pada orang ni. Tuan-tuan bayangkan kalau katalah ulama tak kata haram, wajah Nabi tercipta, kita yakin dan percaya akan ada manusia yang bertuhankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham saya? Sebab itu kita hukumkan dia haram. Sebab nak blok jiwa manusia, tuan-tuan. Nak blok jiwa manusia. Dah lah jiwa kita ni, kita tak tahu mana atas mana bawah. Jadi dalam nak pastikan bahawa kita punya tadi tak taksub, tidak taksub kepada seseorang dan sebagainya. Sebab itu melukis wajah orang-orang tertentu, menggambarkan orang tertentu dan sebagainya, tujuannya satu je, sebab supaya nak jaga hati manusia supaya tidak taksub. Kalau lah tuan-tuan bayangkan, yang pada Syiah tu sendiri pun orang kata dengan gambaran-gambaran Sayyidina Ali macam ni dan sebagainya, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan sampai orang kata boleh angkat pada Nabi. Kalaulah orang yang benar-benar kasih pada Nabi SAW, tetapi yang tidak dipandu dengan iman dan sebagainya, tuan-tuan, harus kemungkinannya seseorang tadi itu akan bertuhankan kepada Muhammad, tapi dia tak bertuhankan kepada Allah Rabbul Jalil. Waktu wasatiyah ni cukup penting, untuk kita pasti di antara dua paksi yang berbeza. Kita cukup sederhana daripada sudut iman kita, daripada sudut akidah kita pun sama juga dan sebagainya. Sebab kita tahu bahawa di antara dua paksi tadi, sebab sifat Tuhan mustahil hulul pada manusia, menyerap pada manusia, dan sifat manusia mustahil masuk pada sifat Tuhan. Tak boleh, sebab dia satu perkara yang jauh berbeza. Yang itu kita kena faham betul dalam konteks ni. Akidah pun dah dijaga dah, supaya manusia tadi itu tidak keterlaluan dalam dia kata menerima, mencintai Nabi SAW, mencintai katakan guru dia, mungkin mencintai mursyidnya juga dan sebagainya. Kita kawal benda tu. Kita kawal benda tu supaya nanti jangan keterlaluan ke atas. Sebab tu kita selalu diajar bahawa al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia namanya, mungkin namanya ustaz, mungkin namanya orang kata tak kisahlah siapa-siapa yang kita dah, ibu dan ayah kita, namanya mungkin pemerintah dan sebagainya. Asasnya satu je, bila kata manusia, dia mungkin benar, dia mungkin salah. Islam kawal kat situ dari segi wasatiyah. Jangan keterlaluan. Sebab kita khawatir nanti kan orang kata tak boleh nak patah balik, di situ akan datang masalah. Tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi SAW, riwayat Abu Dawud. Cantik Nabi sendiri cakap kita dalam kita bermasyarakat dan sebagainya. Mafhum takribi, saya bagi mafhum takribi je. Nabi katakan bahawa secara mudah, Nabi katakan, jangan kamu sayang seseorang sesayang-sayangnya. Khawatir satu hari nanti kamu akan benci dia. Dan jangan benci seseorang tu sebenci-bencinya.
So ada kemungkinan satu hari nanti kamu akan sayang dia. Tengok, jangan keterlaluan sayang, ataupun antara paksi sayang ke atas, bawah. Jangan benci nau-nau. Jangan. Sebab kita tak tahu satu hari nanti silap yang kita benci nau-nau hari ni, silap yang itulah kita sayang nau-nau satu hari. Teman. Kan tengok cerita Hindi kan, tengok cerita Tamil kan. Mula-mula benci je, lepas tu sayang nau-nau. Itu konon lah contoh dalam cerita Hindi lah. Tuan-tuan, kita sebab jiwa manusia dia sentiasa berubah. Nabi ajar dalam bab berkasih sayang. Kita terima juga yang namanya ibu ayah kita dan sebagainya. Ya betul, kita diperintahkan untuk menyayangi, mentaati dan sebagainya. Tapi jangan lupa, bila namanya dengan manusia, taat itu bersifat muqayyad. Taat itu dia terikat dengan syarat. Kan? Sebab pada Allah dan pada Rasul, ketaatan itu mutlak. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Pada ayat tu, pada Allah ada taatilah, dan itu juga pada Nabi pun taatilah. Tapi bila sampai pada manusia, tak, di perkataan taat tu tak ada. Tuan-tuan buka balik pada ayat tu. Allah tak gandingkan perkataan taat tu, tak ada pada sisi manusia, tak ada. Bermaksud, poin saya begini, memang kita kena taat pada ibu dan ayah, tetapi adakah ibu dan ayah, adakah yang namanya guru, adakah namanya ustaz, adakah yang namanya pemerintah dan sebagainya confirm sentiasa tak berubah? Tak. Sebab manusia dia keep changing, manusia akan sentiasa berubah. Kita dalam yang namanya bermasyarakat secara maya pun tuan-tuan, borak-borak dalam WhatsApp kita, dalam Telegram kita ada 100 orang, 200 orang. Bermaksud ada 100, ada 200 kepala yang macam-macam. Hari ni mungkin kita tak kisah, benda macam cakap mengarut dah. Tapi ada kemungkinan pada satu hari nanti yang mungkin kita tahu, hari tu dia ada cakap macam ni, macam mana dia akan mencari tuan-tuan. Manusia dia berubah, kita berubah tuan-tuan. Sebab tu dalam banyak keadaannya Islam ajar, mungkin hari ni dia benar, tapi kita khawatir satu hari nanti adakah confirm dia benar? Belum tentu. Islam ikat kat situ di antara wasatiyah. Sifat wasatiyah tu ada. Jadi sebab tu Islam nak ajar kepada manusia supaya jangan keterlaluan. Kita khawatir nanti dia akan jadi tangsub dan sebagainya. Sebab bila dah keterlaluan dia akan jadi masalah. Jadi kita kena pegang semua-semua. Sebab tu Nabi dalam sallallahu alaihi wasallam dia ajar kat kita dalam banyak keadaan. Dalam kehidupan kita ni, dalam banyak keadaan, sebab itu kita memang diingatkan sangat-sangat supaya wasatiyah, supaya kita kata ada keseimbangan. Jangan melampau. Macam tadilah, makan minumnya mungkin dalam kita kata kita nak anak kita pandai, dia nak pandai. Tapi kita tak maulah juga kematakan dalam dia, kematakan kita nak jadikan dia pandai, anak-anak kita sentiasa penuh kematakan dengan study. Tak boleh juga. So bila namanya manusia, dia perlu juga untuk bergerak. Dia kena ada main-main dan sebagainya. Sebab daripada sifat dia, kita hidup bukan semata-mata yang namanya cerdik je tuan-tuan. Tak. Tuan-tuan kena faham. Bila sebut manusia, bila sebut sebagai seorang manusia, siapakah manusia? Dia ada roh. Dia ada roh. Satu-satu. Yang keduanya, siapakah manusia? Dia ada akal. Dia ada akal. Dua. Yang ketiganya, dia ada jasad tuan-tuan. Benda yang namanya roh, akal dan jasad ni tuan-tuan, semua makanannya tak sama. Makanannya tak sama. Kalau katakanlah namanya jasad, dia tak boleh semata-mata dengan yang namanya akademik. Tak boleh. Dia tak boleh. Sebab bila namanya jasad, dia kena bergerak. Dia kena bergerak tuan-tuan. Dia ada jiwa dia sendiri. Dia ada hati dia yang keempat. Dia ada hati dia sendiri. Jadi nak bentuk hati, dia kena campur dengan orang. Itu dia punya tadribat, latihan-latihan dia. Tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kata dalam bab spiritual kita, dalam bab roh kita, ya benar, roh ni makanannya adalah iman itu, namanya agama itu, ya benar. Tetapi kita sumbat yang itu je, menafikan tiga, tak boleh juga. Kejiwaan dia kita nafikan, fizikal dia kita nafikan. Dia tak ada, orang kata, kalau katakan yang biar ni nanti tak lama lagi nak masuk apa, Maulid Rasul kan, nanti orang cerita nanti sunnah Nabi, orang kata dok tunggang kuda pemanah dan sebagainya. Nanti kita cakap, nanti majoriti orang kata kita kena jaga jiwa dia, kita kena jaga gini sebagainya. Tapi yang bab sukan ni dia tak ada. Dia tak boleh, sebab sukan itu adalah makanan kepada jasad, fizikal. Tu namanya manusia tuan-tuan. Bila nama manusia ni memang papan kena jalan.
Dia tak boleh nafikan salah satu. Bila nafi salah satu, tuan-tuan tengok dah. Tu yang kadang bila dah besar-besar buat jahat. Ataupun bila dah besar tak reti buat dia tak pandai buat keputusan. Memang dia pandai, memang dia cerdik dalam akademik dia, tapi dia tak reti bermasyarakat. Sebab dia daripada kecil tak pernah dilatih, dia tak pernah dilatih. Latihan bermasyarakat tak ada langsung. Anak kita cuma tak reti pegang smartphone, duduk diam-diam cerdik. Ya, kita kata dia compute otak ke dan sebagainya, tapi dia tak bercakap dengan awam. Dia tak ada latihan kemasyarakatan. Kejiwaan tu tak timbul sebab dia tidak dilatih. Bila nama manusia, part ni tuan-tuan jaga baik-baik. Dia memang keperluan latihan kat sini, kena latihan fizikal, ada pelatihan ruhiyah dia, latihan kejiwaannya kena ada dan sebagainya, baru datang namanya manusia, akalnya dan sebagainya. Jadi jangan keterlaluan sumbat satu je, tak boleh, dia tak jadi cantik. Jadi perkara ni kita kena ambil sebab atas dasar kesederhanaan dalam semua perkara. Mungkin Allah alam lah, saya tak tahu lah tuan-tuan. Macam kadang-kadang macam bab tuition ke apa dan sebagainya tuan-tuan. Yalah, kebetulan saya sebagai seorang akademik dekat EU, kena faham tuan-tuan, tuition ni sebenarnya sebagai satu suplemen, kalau cakap mudah lah, sokongan, bantuan. Cakap mudah, kalau dekat sekolah nampak gaya tak cukup. Tak cukup maksudnya apa? Mungkin sebab kadang-kadang tuan-tuan dia macam ni. Kadang-kadang kata dari segi jalan untuk selesaikan satu masalah tak boleh guna satu jalan. Dia mungkin dapat satu jalan je, tapi dengan satu jalan dia nampak macam dia tak boleh pergi. Okey, baik, mungkin kita terpaksa bantu dia dengan latihan-latihan luar, tuition mungkin dan sebagainya. Tapi tak semua anak-anak kita tuan-tuan perlu tuition. Tak perlu tuan. Kita sebagai ibu dan ayah kena kenal anak-anak. Kalau dia dah cukup lah. Contoh, kalau katakan dia ada disiplin belajar, kita tengok dia punya study dia okey dan sebagainya, dah. Saya tak tahu lah tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan tanya kat saya, tuan-tuan tanya kat saya lah, anak-anak saya ni cakap mudahnya sampai darjah 4 tu saya main cakap je. Okey, kita tegaskan betul-betul kat sekolah belajar betul-betul gini-gini, tapi tak ada tuition tuan-tuan, anak-anak saya tak ada. Okey, kita cuma tanam nilai disiplin belajar, kena faham, taat dekat cikgu, kerja rumah buat dan sebagainya. Sebab kita percaya bahawa cikgu-cikgu kat sekolah memang kita katakan berautoriti, layak untuk mendidik. Yang kat tuition pun cikgu juga, betul kan? Jadi bahasa mudah sekarang ni, yang kat sekolah tu sepatutnya dah cukup sepatutnya. Yang penting kita mak bapak jangan serah bulat-bulat. Kita kena tanam ke anak kita. Ni apa saya tak kerja rumah, kita cek buku ni dan sebagainya, kita ingatkan dia. Itu peranan kita. Baik, tapi kalau takdirnya lah ujian untuk kita, ujian daripada anak kita dan sebagainya, mungkin kita katakan jalan daripada sana tu macam tak mencukupi untuk ni, tuan-tuan baru masuk dengan dengan tuition. Tapi tak bermaksud tuan-tuan mesti sentiasa sekolah ke atas sangat sampai tak ada waktu untuk dia bermain. Tak kena tuan-tuan, salah. So, psikomotor dia sebagai seorang anak dan budak kena ada. Dia kena lasak, dia kena ada sukan, dia kena campur dengan orang dan sebagainya. Saya masa kecil tuan-tuan, bapak saya, arwah ayah saya, kalau lepas asar ni, solat asar terutamanya lah, kalau hari sekolah Isnin Jumaat kita ada sekolah petang lagi lah, biasa. Sampai saya daripada EU tuan-tuan, kalau lepas asar, cukup pantang besar dia kalau anak dia ni namanya Fahim ni ada dalam rumah. Keluar, kena halau, disuruh keluar. Sama ada namanya main ke, tak salah main bola ke apa ke dan sebagainya, bersukan, atau payah-payah main pergi kebun. Cukup pantang dia kat dalam rumah, dia tak kasih, dia suruh keluar. Cakap tentang nak katakan bahawa bahasa mudahnya bukan semata-mata belajar je, tak tuan-tuan. Sebenarnya kita kena faham juga bahawa daripada sudut psikomotor sebagai seorang manusia, setiap mekanikal yang kita gerak ni sendi, mekanikal ni yang bergerak dan sebagainya, ni semua dia rangsang otak. Budak, anak-anak tuan-tuan yang kecil-kecil, terutamanya yang kata setahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya lah. Ni kalau cara saya lah, anak pun tak ramai 5 orang je. Jadi kalau dengan anak saya ni, kalau sakat 2-3 tahun tuan, selagi tak bahaya, saya lepaskan dia. Betul, saya lepaskan dia. Nak panjat-panjat dia, jadi aku tunggu ke bawah. Kalau terpelanting bawah, naik pula hospital kan, kita standby kat belakang. Pegang kau kuat, saya tak ada. Jangan tu, tak ada. Kau nak berjemur, pergi berjemur. Tak apa, tak ada masalah apa-apa. Kalau saya rasa lah, kalau sekarang jangan, nanti hitam, nanti
Tuan, jangan tuan. Ketahanan badan ni nak kena ada dulu. Ni belum apa-apa kita pegang. Dokong. Daripada satu tangan ke satu tangan. Dokong. Habis budak tu lebih. Saya tak suka. Biar dulu. Sebab lagi banyak dia explore. Sebenarnya lagi banyak sifat yang kata akan keluar daripada diri dia. Itu budak nak tuan. Jadi poin saya ialah agak-agak. Jangan keterlaluan dalam satu perkara. Jangan. Ya nak pegang seolah macam dia selamat tak. Nanti budak tu memang tak boleh. Anak saya 4 bulan biasa dia masih campak-campak je. Ni rakam ni. Tak boleh cerita, tak masalah. Bukan campak-campaknya ni. Ialah kalau setakat bergumpal dengan saya ni tuan-tuan. Walaupun anak perempuan bergumpal atas tilam, atas katil. Biasa cakap terang. Kadang-kadang dengan bantal dia tu dia gempuk kepala dia. Ni. Untuk gurau. Ketahanan dia tu je tuan-tuan. Tu kita katakan kalau ada satu tuan-tuan biasa dengar tak tadika Montessori. Biasa dengar? Montessori dia bilang itulah. Pasal kaedah Montessori. Tuan-tuan tahu tak sebenarnya kaedah Montessori ni apa? Dia asal datang Jepun. Tuan-tuan Baik. Tapi kaedah Montessori ni sebenarnya tuan-tuan asalnya ialah untuk anak-anak yang kita sifatkan sebagai retarded ataupun cacat atau cakap kita okey lah. Baby, anak-anak kecil. Bahasa mudah, ajar dia untuk pegang, ajar dia untuk sambut, kita lasak-lasakkan dia, kaki dia kita picit-picitkan dia dan sebagainya untuk rangsangkan dia punya deria tu. Bawa dekat sini untuk anak pula yang sempurna. Kita pun hantar sebenarnya dia untuk budak-budak yang retarded, yang kurang sebenarnya. Tapi itulah pun kaedah yang saya letakkan anak saya. Saya letak langsung. Saya tak tahu lah pengalaman saya kalau masa dengan anak-anak dulu. Susahnya jaga budak ni 4 bulan je. Untuk saya lah 4 bulan. Sebab umur baby sampai 4 bulan tu tak tahu dia sakit apa, dia nak apa tak tahu. Tapi 4 bulan tu dah boleh agak dah. Tu yang biasa saya baling-baling dia orang macam tu. Tak pernah luka, dia bukan dera tau. Rakam. Baik. Tak ada. Cakap tak. Tapi dia lasak. Kalau setakat jalan atas batu atau tanah tak ada hal. Jatuh, bangun. Jatuh sendiri kan. Salah sendiri tu, bangun. Tak ada nangis. Orang pun tengok, pelik aku tengok anak kau ni baik. Ayalah, dia belajar sendiri. Tapi kalau kata sikit jatuh, sambut, alah, cucu aku. Percaya dia cakap. Memang slow lah budak tu. Sebab dia tak compute. Tuan-tuan, Allah menjadikan manusia cukup sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita selalu baca. Tapi bagaimana kesempurnaan manusia? Dia ada mechanical. Mechanical inilah sendi, jari ni ada ruas dan sebagainya. Ini mechanical. Tetapi mechanical ni tak kosong. Kita pegang botol ni. Contoh, saya pegang botol ni. Tangan saya dapat rasa, ada lengkungan-lengkungan dia ni. Otak dah bercakap, ni dia punya plastik tak licin, senang pegang. Tak adalah orang kata hati-hati now. Tuan-tuan pegang aja yang namanya kaca. Ini lain macam ni. Kepala dah set dah. Mechanical pegang. Otak dah cakap, hati-hati. Tuan-tuan basuh pinggan dekat sinki. Sabun, licin. Otak dah cakap, pegang baik-baik, turunkan sikit dalam sinki dan sebagainya. Mechanical dengan fisio manusia yang otak Allah letak indah. Tapi pasal kita cuma faham fi ahsani taqwim tu semata-mata dalam kesempurnaan yang satu konteks semata-mata, lala kita pun tak faham macam mana untuk kita kata jalani kehidupan, untuk kita bentuk budak dan sebagainya, kita tak dapat. Lepas tu tuan-tuan, dia keperluan bagi kita, minta maaf, keperluan bagi kita pun tuntun ilmu ni macam-macam. Pelbagai namanya guru, namanya ustaz dan sebagainya. Jangan satu, tahu. Kalau tuan-tuan betul-betul, ni kalau katakan masa saya belajar dulu lah, dan memang antara cabaran daripada guru-guru kami dulu, dia kata kalau benar Inta ni bermazhabkan Syafi'i, dia kata, maka Inta kena ikut macam Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni ada tok guru dia yang aliran daripada Syam, ada yang alirannya daripada Yaman, ada tok guru daripada aliran Mekah, ada yang daripada aliran Ahlul Hadis dan sebagainya, ada aliran daripada Imam Abu Hanifah, yakni aliran Imam Abu Hanifah, yakni aliran logik. Bermaksud pelbagai bidang masuk. Yang kita nampak Imam Syafi'i itu adalah pembentukan daripada pelbagai bidang, bukan daripada satu guru. Bermaksud kalau kita sendiri pun, kalau kata kita nak
nak groom, kita nak anak-anak kita, even kita sendiri pun orang kata dalam cukup mudah-mudahannya lah, banyak perkara yang kita tahu tuan-tuan, pelbagaikanlah bidang tuan-tuan, dari segi ilmunya, kuliah-kuliahnya, tempat belajar, dia pelbagai. Pada kat situlah tuan-tuan akan nampak dia kata kaitan-kaitan di antara satu sama lain, dan di situ kau akan nampak indah Islam. Tak tahu. Ni benda ni kita kena perhati baik-baik lah. Dalam banyak keadaan juga kita kena tengok secara harmoni, barulah kita boleh nampak keindahan tu dan juga keindahan yang kesempurnaan yang daripada manusia. Jadi yang nilai hari ini yang kita bincang pada hari ini sebenarnya ialah lebih di atas tapak. Pada asasnya ialah Islam itu bersifat wasatiyah atau bersifat tawazun, ada keseimbangan dan ada juga kesederhanaan. Dia tidak kata melampau ke atas ataupun melampau ke bawah. Tak terlalu tamak, jangan tamak, ataupun jangan terlalu boros, jangan. Ada waktu memang kita kena, kita katakan bukan tamak, kita kena saving sikit. Ada waktu kadang kita kena spend banyak, kita kena ada belanja banyak dan sebagainya, bergantung pada keadaan. We play around with the range, kita main dengan range. Ada waktu ke atas, ada waktu ke bawah dan sebagainya dalam satu konteks, satu nilai, bergantung pada keadaan tuan-tuan. Baik, saya rasa cukup lah untuk pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita fikir-fikirkan. Yang paling asasnya tuan-tuan, kita kena faham bahawa akidah kita ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, dia cukup indah, sebab dia kata menjaga daripada sudut kata jiwa manusia supaya tidak keterlaluan dalam mana-mana paksi. Sebab yang pastinya setiap paksi tadi itu dia ada sifat dan karakter dia sendiri. Jadi orang kata dalam nak menjaga jiwa manusia dan bentuk manusia tadi itu, dia mesti orang kata melalui sifat-sifat yang bersifat pertengahan, tidak keterlaluan. Sebab orang kata dia bila tak keterlaluan ni, kita lebih mudah untuk berhati-hati. Tapi kalau kita keterlaluan, biasanya sifat hati-hati itu dia akan hilang secara tak langsung. Jadi benda tu kita ambil nilai itu, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita fikir-fikirkan, kita tengok cara mana kita bermasyarakat, kita bercampur dengan orang, kita bertindak dalam satu-satu perkara. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan Kau berikanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan Kau berikanlah kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.